Oktober 2019 menjadi titik perubahan buat kehidupan Zulkafali keluarga. Tubuh yang dahulunya sihat, kini setiap langkahnya perlu dibantu oleh isteri. Sebelum ni kita sihat, tapi apabila kita bangun pagi tu, bila terasa perubahannya tu memang cukup ketara lah. Dan memang saya perasan benda tu memang sakit dah mula menyerang saya lah masa tu. Kota Negeri Sembilan. Zulkifli Ali Ahsan berusia 44 tahun, bapa kepada 6 cahaya mata ini mengalami radang saraf tunjang. Disebabkan penyakit ini, dia tidak lagi boleh bekerja mencari rezeki buat keluarga. Siapa sangka, susuk tubuh ini dahulunya membanting tulang mencari rezeki buat keluarga. Kini, semuanya berubah. Semangatnya seakan direntap apabila tahap kesihatan kian lemah. Runsing memikirkan isteri dan 6 orang anak yang masih kecil. Ada kalanya dia sedih kerana buntu mencari jalan keluar untuk meneruskan kehidupan keluarga. Lebih membimbangkan, penyakitnya masih tidak dapat dikenal pasti. Sebelum ini, Zulkafali melakukan pelbagai pekerjaan untuk menyara keluarga seperti mengambil upah mesin rumput, menuri getah dan beberapa kerja kampung yang lain. Sakit ni dia bermula daripada setahun yang lepas lah. Dia mula menyerang saya. Dia bermula, saya bangun tidur pagi tu. Apabila saya bangun tidur pagi tu, saya terasa badan saya lemah. Automatik segala-galanya berubah tu. Mood saya untuk nak bercakap, nak senyum, nak makan dan nak berjalan tu. Pagi itulah dia mengubah segala-galanya. Nurhaina Muhammad Yusof, 44 tahun, perlu menguruskan segala keperluan Zulkafali sejak dia disahkan sakit. Keadaan kaki Zulkafali yang agak lemah perlu disokong kerana bimbang terjatuh dan akan memburukkan lagi keadaannya. Dia terpaksa membahagi masa dalam menguruskan hal rumah, anak-anak dan suami. Perwatakan Haina banyak berubah. Dia lebih banyak berdiam diri kerana risau memikirkan keadaan suami dan anak-anak. Keadaan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perbelanjaan yang banyak pasti memberi tekanan buatnya. Cuma kalau semenjak saya sakit ni, dia banyak diam lah. Sebab dia ada cakap dengan saya, anak masih kecil lagi, suami sakit. Dia macam semangat dia tu disentak. Sebab jauh bezanya, masa saya sihat dengan saya sakit ni, perwatakan dia tu banyak berubah lah. Pasangan ini dikurniakan 6 cahaya mata yang semakin membesar. Melihat keadaan anak-anak ini, mereka cukup memahami situasi yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Bagi Zulkafali, apabila menatap wajah anak-anaknya, dia sedih kerana tidak lagi mampu untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai bapa. Saya selalu pagi-pagi saya akan hantar anak saya pergi sekolah. Itulah aktiviti saya dah masuk ni dah 13 tahun lah. Jadi rutin harian tu itulah. Tapi apabila pagi yang saya bangun tu saya tak larat, dia rasa lain. Rasa sedih, rasa tekilan lah. Itulah.
Banyak perubahan yang berlaku pada rutin harian Nurhaina. Sejak suami tidak lagi boleh bergerak seperti dahulu, Nurhaina buntu mencari jalan penyelesaian untuk mencari pendapatan keluarga. Sewaktu awal suami diuji, ada ketika mereka terputus bekalan makanan. Mujurlah, keluarga ini mendapat bantuan zakat daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebanyak RM250 dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450. Dengan bantuan ini, dapatlah dia membeli lauk dan barang kelengkapan untuk dimasak buat suami dan anak-anak. Haida bersyukur kerana masyarakat sekeliling terutama ahli keluarga banyak membantu dan memberi nasihat buat dia terus bangkit demi suami dan anak-anak. Mula-mula tu rasa kita belajar terima reda. Dah belajar terima reda tu kita boleh terima apa semualah, apa yang berlaku tu. Dia memang bekerja tak ada, akak pun tak, memang asal akak tak bekerja. Terasa juga dia macam makan apa yang patut lah. Dia makan apa yang ada lah. Setiap 2 minggu sekali, Zulkafali perlu mendapatkan rawatan di Hospital Seremban. Keadaan Zulkafali yang sudah tidak berdaya untuk memandu kenderaan menyukarkan pergerakannya untuk berulang alik. Mujurlah, ada sebuah badan NGO, Geng Ngaji Rembau yang melakukan kerja amal membantu membawa Zulkafali ke setiap temu janjinya di hospital. Sejak sakit mula menyerang, pakar perubatan masih tidak menemui punca sebenar keadaan Zulkafali. Namun apa yang disyaki, Zulkafali mungkin mengalami radang saraf tunjang. Sejak itu, dia perlu menghadiri setiap temu janji bagi memantau keadaan kesihatannya. Dia suspek saya radang saraf tunjang lah. Itulah yang dia paling attack lah sekarang ni. Setelah beberapa ujian yang dia buat tu, dia mirip ke arah itulah. Down ni sentiasa jugalah. Sentiasa dia, kadang-kadang bila saya duduk seorang macam ni, saya patah semangat pun ada. Tinggal lagi saya tak boleh nak buat apa sekarang. Kalau saya patah semangat, lagi teruk. Jadi nak tak nak saya kena kuat juga. Setiap minggu, Nurhaina akan ke kedai runcit berdekatan untuk membeli barang keperluan rumah. Nurhaina tidak mempunyai lesen memandu. Mujurlah, anak sulungnya Muhammad Zuhairi, 18 tahun, boleh bergantung harap untuk menunggang motosikal. Namun, lesen L yang diambil dahulu akan tamat tempohnya. Mereka tidak mempunyai wang yang cukup untuk meneruskan lesennya. Nurhaina perlu berjimat dan menggunakan wang sebaik yang mungkin kerana bimbang sekiranya ada keperluan kecemasan kelak. Pernah jugalah kadang-kadang nangis kan seseorang. Tapi kita tak boleh tunjuk sedih depan adik-adik kan. Mak pun kadang dia luar pun penat jugalah. Dia penat kan. Kita kena tolong dia lah. Kena sabar lah. Sebab kita pun kadang minta tolong orang pun segan juga. Mendengar kisah Zulkafali, Syarikat Faizah Sendian Berhad berbesar hati untuk melawat keluarga ini. Wakil Syarikat Faizah Zon Negeri Sembilan, Marina Elias, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan pastinya memberi kegembiraan buat mereka. Produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menambah stok makanan harian.
Ini antara produk kami. Macam kalau yang ini antara beras basmati yang terbaik kami lah daripada Syarikat Faizah. Beras basmati Kashmir. Dia tinggi serat dan tak ada kanji langsung. Nanti boleh cubalah masakkan untuk suami kan. Itu ada tepung daripada Faizah. Yang mana tepung kita orang tak ada bahan pemutih. Tak ada chemical. Ambil dia tu. Macam ni. Dia cari tepung gandum. Tepung gandum ni lah. Kalau gandum tu. Macam kuning-kuningan sikit. Selain daripada produk Faizah, kita juga hari ni ada bawa buku untuk Puan Noraina dan Cik Zul. Tengok bacalah kisah macam mana Big Boss bermula daripada bawah kecil-kecilan sampai sekarang dia berjaya. Bang, ini saya wakil pada Syarikat Faizah menyampaikan sumbangan kepada Syarikat Faizah agar dapat mengurangkan beban abang. Ya? Saya ucapkan terima kasih kepada wakil Faizah ni. Terima kasih. Rezeki buat Zulkifli. Hari ini sebuah badan NGO menaja sebuah katil hospital yang memudahkan urusan duduk dan bangun Zulkifli. Sejak diuji dengan masalah kesihatan tahun lalu, Zulkifli hanya duduk di katil yang agak usang. MYA Cares merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat di bawah MYA Group membantu mereka yang memerlukan di sekitar Rembau. Menyelami kisah Zulkifli, pengurus syarikat Airing Yusmira Muhammad Yusof turut berbesar hati menaja lesen motosikal buat Zuhairi bagi memudahkan urusannya untuk membeli kelengkapan rumah. Cik Zulkifli hilang keupayaan bekerja dan anak pun ramai, ada 6 orang. Jadi kami rasa terpanggil lah untuk bantu, dan apabila kita dapat tahu yang dia memerlukan katil yang boleh bergerak ni, yang memudahkan urusan isteri dia dan untuk memberi keselesaan lah pada Cik Zulkifli. So mungkin tak besar, tapi saya haraplah dengan sumbangan daripada MYA Cares ni dapat memberi perubahan yang lebih baik pada Cik Zulkifli. Seluruh staf semua sekali, ini bukan kita saja ni, kita ni antara sebenarnya di bawah MYA Group of Company kita pun ada pusat latihan memandu Rembau. Jadi apabila Cik Zulkifli share dengan kita yang dia ada anak sulung yang dia bergantung harap untuk membantu dia beli barang dapur dan sebagainya, dan anak tu pun kebetulan dah cukup umur. Jadi saya rasa, saya pun berbincang tadi dengan kita punya director, dia pun setuju untuk bagi tajaan lesen motor percuma kepada anak sulung tu lah. macam ni kan rendah. Kaki ni tak kuat. Rumah yang didiami ini merupakan kepunyaan ibu saudaranya. Sejak 10 tahun lalu, mereka sekeluarga menumpang di sini kerana tidak mempunyai rumah sendiri. Kehadiran penyelaras Dun Kota, Sahrizal Masrudin, membantu untuk permohonan rumah PPRT di sekitar Rembau, Negeri Sembilan. Di samping itu juga, pelbagai bantuan akan disalurkan buat keluarga Zulkifli seperti sumbangan makanan. Selain itu, Sahrizal turut menaja lesen kereta buat Zuhairi dengan harapan dapatlah dia membawa ayahnya ketemu janji hospital. So kita mau kepada penyelesaian masalah jangka pendek tentang isu makanan, bekalan keuangan, dan yang terbaru beliau mengadukan berkenaan masalah rumah. Yang itu kita sedang uruskan dengan pejabat daerah, dan insya-Allah kita akan uruskan di bawah skim perumahan rakyat termiskin PPRT. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak NGO yang menaja lesen motosikal beliau, dan kami telah buat perbincangan dimaklumkan oleh pegawai saya tadi, dan saya bersetuju untuk kita menaja lesen kereta yang kita harapkan boleh memudahkan urusan Cik Zul sekeluarga. Besar harapannya buat anak-anak.
Dia bersyukur isteri dan anak-anak amat memahami keadaan dirinya. Namun, pasti banyak perkara yang bermain di fikirannya tatkala memikirkan keadaan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. Wajah mereka sering ditatap, namun sukar untuk Zulkifli ungkap apa yang terbuku di hati. Bagi Zulkifli, walau diuji dengan keadaan begini, dia berdoa agar dapat melihat anak-anaknya berjaya dan dapat merubah nasib keluarga. Saya selalu ingatkan anak-anak saya ni, suruh dia belajar rajin-rajin. Mak ayah ni susah. Abah pun sudah sakit. Saya cakap, saya selalu pesan dengan anak macam itulah. Sebab abah pun dah makin lama makin berumur. Abah tak naklah dia hidup macam abah juga. Kalau boleh biarlah dia lebih lagi senang daripada saya lah. Bagi Zuhairi, sebagai anak sulung, sudah menjadi tanggungjawabnya untuk membantu keluarga. Bahunya kini menjadi tempat pergantungan adik-adiknya. Ketika ditanya apa yang paling dirindui, Zuhairi berkongsi, suatu ketika dahulu, Abah sering membawa mereka bersiar-siar mengukir kenangan bersama-sama. Masih segar dalam ingatan, gelak tawa mereka. Kini, kenangan itu hanya menjadi momen indah mereka. Keluarlah, pergi pantai kan. Berkelah dengan adik-adik, mandi macam tu. Berkemah. Sedih lah. Sebab kenangan tu dah tak ada. Saya harap ayah saya dapat sihat balik. Itulah. Harapan saya supaya saya sembuh ya, Cik. Saya sembuh itulah kenangan paling bahagia untuk saya lah. Kalau saya sembuh itulah cukup membahagiakan saya sekali lah. Cukup membahagiakan isteri saya, anak-anak saya. Itulah kenangan itulah niat dan harapan saya lah. Walau berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Kapsul bersamamu telah memaparkan kisah Muhammad Hafi Afan, 12 bulan, anak istimewa kepada pasangan Muhammad Hasif Muhammad Hasbi dan Nur Akmal Aini Azmi. Hafi mengalami sindrom Pfeiffer Syndrome sejak lahir dan telah melalui 3 pembedahan untuk dia lebih sihat. Kisah ini dipaparkan di siaran YouTube TV3. Dan kami juga turut membantu 3 buah keluarga lagi di Kedah Darul Aman.